Baik, skrin saya boleh nampak skrin? Boleh nampak skrin ya? Okey, baik. Boleh. Okey. Buka file Apa Excel tak nampak? Excel tak nampak lagi. Okey, sekejap. Okey, buka folder Excel tadi. Sekejap saya share semula. Okey, buka folder Excel tadi, kemudian buka file filter. Ada nampak tak file filter tadi? Dalam folder Microsoft Excel, kemudian cuba buka folder tadi, folder Excel. Folder filter. Ada? Sudah? Ada. Okey, buka folder filter, kemudian buka file filter tadi. Okey, so yang ni antara yang penting juga. So kalau boleh kita kena tahu jugalah sikit sebab kalau tertinggal tu, kalau saya tak sempat nak buat, mungkin antara sebabnya ni adalah salah satu topik yang penting juga. Okey, buka pada file filter. So yang ini katalah contoh. Semua nampak saya punya paparan skrin? Boleh nampak paparan skrin saya? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Baik. Okey, filter di sini, filter maknanya kita cuba nak asingkan, katalah dalam kolom untuk produk di sini. Dalam ni banyak produk kan. Dalam ni ada Word, ada PowerPoint, ada Excel dan macam-macam lagi lah. Kan? Okey, katalah kalau mungkin seperti yang saya bagi tahu pagi tadi, katalah kalau kita ada 10 saja ataupun 50 ke ataupun berapa-berapa lah, kurang daripada 50 mungkin senang sikit kita nak asingkan. Tetapi seandainya kita ada banyak tambahan data-data setiap bulan kan. So next time kita akan hadapi juga benda-benda yang ni. Okey, seandainya kita akan ada lagi data-data mungkin next month ke, so makin lama makin banyak data kita. So kita nak asingkan. So dalam table di sini, katalah sebagai contoh, saya nak asingkan Word saja ataupun nak asingkan PowerPoint saja untuk table yang baru. Bagaimana nak asingkan dia? Selain daripada kaedah-kaedah mungkin kita guna Power Queries tadi, ya, pivot table tadi. Selain daripada yang itu, dan kita boleh guna juga tools untuk filter. So kaedah dia, terus buat ya, ikut saya. Copy produk dengan Word di sini. Okay, copy yang atas ini, table header dia sini. Copy produk dan Microsoft Word. Okay, so copy saja, paste di sebelah kanan. Copy dan paste sebelah sini. Okay, paste sebelah sini. Okay, so maknanya ada produk dan bawah tu ada nama kita punya produk lah ya. Okey, nama subjek lah untuk kursus. Okey, so bagaimana katalah saya nak asingkan untuk PowerPoint sahaja di bahagian di sini. Maknanya table yang baru akan keluar PowerPoint sahaja ataupun table yang baru akan keluar Word ataupun Excel sahaja. Alright, so apa yang perlu kita buat adalah klik mana-mana ruang kosong dalam table di sini yang ada data sini. Okey, kita pergi pada data. Alright, kita pergi data tab dan kita pergi pada dekat filter tu ada advanced di sini, ada advanced di sini. Ada button advanced. Ada jumpa tak button advanced di sini? Ada. Dekat filter, dekat data tab, kemudian dekat filters, and then bawah tu sebelah kanan tu ada advanced tool sini. Okey, so klik pada advanced tool. Ada jumpa tak advanced tool? Ada. Ada. Okey. Apa yang perlu kita buat adalah, so bila klik pada advanced di sini, so secara automatik list range akan ada di sini. Ini tak perlu kita buat lagi lah. List range maknanya keseluruhan table yang ada di sinilah sebelah yang kita klik tadi tu. Pastikan klik dahulu di dalam cell table yang ada content, ada data dalam sini. Okey, kriteria dia. Apakah kriteria? So klik pada kriteria yang kosong sini, yang range sini. So kita highlight, kita select produk dan nama subjek tadi, nama kursus tadi. Okey. Ya, ada produk dan Word sinilah sebagai contoh. Okey. Di mana kita nak copy? Maknanya di mana saya nak letak untuk table yang baru? Katalah di bahagian bawah sini. So, macam mana nak klik dekat sini? Copy to another location. Maksud dia, klik pada copy to another location. Okey, klik sini. Kemudian klik pada ruang copy itu.
Dan di mana kita nak letak? Di mana kita nak letak? Maknanya di sini ke, sana ke, sini ke, situ ke, terpulang. So sebagai contoh, saya letak di bawah sinilah. Okay, and then klik OK. Nampak? Bila klik OK, semua apa yang kita nak tadi, word tadi, dia akan terpapar di sini. Tak perlu kita copy paste ke, ataupun kita buat filter kaedah lain, ataupun kita buat replace ke, ataupun kita cari ke. Tak perlu ya. So just guna kita punya filter, so sekaligus sahaja semua apa sahaja berapa banyak word yang ada dalam sini, so dia akan terpapar, kita akan bawa dia di sini. Maknanya ini adalah table word saja. Ataupun kita buat sheet baru dekat sini, buka. Ini untuk Microsoft Word saja. So kita buat di sini dan kita klik di sini, asing-asingkan dia punya nama kursus tadi. Sini Word, sini PowerPoint dan sebagainya lah. Katalah untuk sebagai contoh, saya just letak di dalam untuk tab yang sama. Okey, dapat? Boleh tak yang ini? Boleh? Okey ke? Boleh dapat? Boleh. Boleh ya. So saya cuba sekali lagi. Copy, saya ulang sekali lagi. Copy produk dan dia punya kita punya kursus tadi, tajuk kursus kita, tajuk topik dia. Copy, pastekan di sini mana-mana tempat. Katalah yang ni saya nak PowerPoint ya. Saya tukar dan kita tukar Microsoft PowerPoint. Alright. Bagaimana nak bawa keluar untuk PowerPoint sahaja? Okey, pastikan klik dalam sini untuk first step. Kemudian kita pergi ke filter data, tab, pergi ke advanced di sini, keluar yang ini. So list range ni secara automatik dia dah listkan range sebelah kanan, sebelah kiri kita. Nampak yang garis-garis putus ni. Okey, so criteria range dia, just klik sini ruang kosong, kemudian kita select this one yang ada produk dan Microsoft PowerPoint ni sebagai contohlah. And then dekat mana kita nak letak, sini ke ataupun untuk buat sheet baru ke, terulang sama. Untuk sebagai contoh untuk lebih mudah, saya letak di bawah sini, alright. Saya letak di bawah sini, sorry. Ini saya padam dulu. Select, kemudian kita klik pada copy to another location, dan klik pada copy to, saya letak di bawah sini dan tekan OK. Right? So produk, PowerPoint semua ada terpapar di sini. So next time bila kita nak asingkan data-data, sebab in case kita akan dapat data yang sama, tapi dalam data table yang sama banyak ada certain part yang kita nak asing. Sama ada dia punya sales ke, ataupun sama ada nombor dia ke, ataupun tarikh dia ke, yang tu kita akan buat nantilah. Maknanya yang tu akan kita still akan buat benda-benda yang sama juga. Yang ni sebagai contoh, nak asingkan nama subjek dia, nak asingkan dia punya nama kursus ke, seperti contoh tadi Word ataupun PowerPoint, terpulang lah. So pastekan dekat sini. So insyaAllah nanti next time kalau kita ada data yang baru, so mudah untuk kita nak buat. Okey, baik. Boleh? Okey tak yang ni? Boleh? Boleh ya? So hopefully semua boleh buat lah ya. So saya close. Okay, saya close this one and then cuba buka satu lagi file conditional formatting. Folder conditional formatting. Okay. Folder conditional formatting dalam Excel folder juga. So buka conditional formatting. Right, CF tu dalam folder conditional formatting tu ada CF. Okay, file nama dia CF. So saya share screen saja. Yes, sekejap saya share screen. Baik. Okay, so kita pergi pada conditional formatting yang sebelah sini. Okay, so kadang-kadang kalau kita dapat data, tak kira lah jenis apa data yang kita dapat nanti, kan? Tak kira lah apa jenis data yang kita ada, dan kadang-kadang kalau data tu banyak sampai ke bawah 50,000, 100,000, banyak, so kita nak buat satu, kita nak tahu berapa banyak nama yang sama ataupun berapa banyak, katalah contoh dalam paparan skrin saya, berapa banyak dalam table ni, berapa banyak list untuk Johor. Sebagai contohlah, dalam paparan table yang ini, saya nak tahu berapa banyak list untuk Sabah. Contoh, dalam table yang kita ada sekarang ni, saya nak tahu berapa banyak list untuk Selangor. Macam tu. So, maknanya setiap list yang sama di sini, state yang sama, dia akan ada line di sini. Nampak? Sebagai contoh yang di sini, Sabah, dia line orange kan, kuning. So yang ni pun Sabah, ni pun sama juga. Kalau katalah saya dekat atas sini, cuba tukar negeri di sini. Dekat Sabah tu cuba tukar apa-apalah negeri.
saya letak Johor contoh. Bila saya letak Johor, kemudian saya enter, nampak tak? Line dia akan berpindah pada mana sahaja yang ada state untuk Johor, so akan ada line berwarna orange di sini, kuning sini. So dia tak kira lah apa warna yang kita nak letak di sini, terpulang. Ini sangat-sangat membantu kita untuk fokus pada apa yang kita nak. Dia akan bantu kita, saya nak cari ini, saya nak cari sekian-sekian. Kan? So dalam table tu ada banyak, tapi kita kadang-kadang kalau tak ada penanda merah, kita akan tahu, kita akan tanya berapa banyak list-list yang ada dalam table tersebut. Kan? Saya nak tahu berapa banyak yang sekian-sekian dalam table tersebut. So at least sekurang-kurangnya bila kita letak warna setiap benda yang kita nak tu, ada warna, so kita tahulah, oh yang ni. Oh. So secara otomatik kita akan nampak dan mudah untuk kita buat analisis kemudian hari. Okay, so saya tunjuk macam mana nak buat. So pergi pada conditional formatting di sebelah sini, yang sebelah kiri. Conditional formatting yang bawah, yang sebelah kanan ini dah okey lah. Okey, kita buat macam ni ya. Maknanya di sini bila type, nanti dia akan cari dekat sini. So product, state dan state di sini adalah ini sekadar untuk petunjuk. Okey, kenapa ada perlu di sini? Saya terangkan sekejap. Okey, so cuba klik pada yang bahagian ruang kosong sini ya. Klik bawah produk yang ruang kosong di sini. Okey, klik bawah produk. So katalah kita nak cari, sebab sini nanti kita akan type state ataupun negeri, ataupun kalau nak namalah ya. Kalau nak letak nama produk lah, terpulang. Ini untuk sebagai contoh. Nanti di sini kita akan type nama setiap negeri, salah satu negeri lah kita akan pilih seperti yang ini. Okey, alright, saya cuba buat pantas sikit, laju sikit supaya kita boleh catch up untuk Word. Okey, so bawah produk, klik saja, letak sama dengan, okey, letak, kita mulakan rumus dengan sama dengan, okey, apa yang kita nak cari? Apa yang kita nak cari di sini? Kita nak cari state, kan? Okey, sama dengan state, maknanya D5, kan? So, maknanya bila saya pilih D5, D5 ini bersamaan dengan, tambah lagi satu, equal. Maknanya D5 sama dengan di sini. Apa yang kita type di sini? D5 sama dengan B2, sebagai contoh, kan? Okey, enter. Terus enter. Nampak? Sini dia akan jadi true. Kalau tarik terus memanjang, dia akan jadi true. Kenapa? Sebab sini yang kita type di sini Sabah, kan? Kalau saya type sini Johor, dia akan jadi false. Nampak? Yang ni abaikan dulu, nanti saya akan bagi tahu macam mana nak buat. Bahagian produk dia akan jadi false. Kenapa? Sebab ini kita type di sini Johor, kan? Tapi untuk line di sini, ada tak Johor di sini? Tidak ada. Yang ini Sabah, kan? So sepatutnya dia akan jadi true. Mana yang ada Johor di bawah, yang ni 21 dekat sini, dia akan jadi true dekat sini. Alright. Okey, boleh ya? Okey. So saya tulis dulu. Okey, ulang sekali lagi. Sama dengan D5. D5 sama dengan, bersamaan dengan B2. Enter. Okey. So di sini pergi pada formula bar, klik pada D5, di tengah-tengah D5. Okey, klik pada D5, tekan F4, maknanya kita nak lockkan dia supaya apa sahaja yang kita type di sini dia akan ikut pada yang ada di sini. Maknanya kita nak lock supaya dia tak lari ya. Okey, kita lock D5, tekan F4. F4 maksud dia kita akan nampak dollar sign, ada ringgit tu, dollar. Tapi kita lock di bahagian depan sahaja. Ringgit, nampak? Dollar sign D5. Okey. Boleh? Dapat ke? Boleh ikut saya? Dollar, kemudian D5. Yang ini adalah kita nak lockkan dia supaya apa yang ada line di bahagian permulaan sini sama dengan dia akan ikut yang di sini. Maknanya kita lock dia supaya dia tak pergi mana-mana. Sebagai contohlah. Okey. Kemudian B2, tekan F4. Okey. Florida 4, F4. Tekan F4, lockkan kedua-dua. Depan dan tengah.
depan dan tengah, B2. Sini ya B2. Maknanya kita nak lock di sini supaya kedudukan dia tak lari dekat sini. Kita nak lock apa yang kita buat nanti, dia akan terus fokus pada B2. B2 itu kita lock dua-dua. Kita akan lock dua-dua. Maknanya permulaan sebelum B dollar, kemudian selepas B dollar and then 2. Okey, kita lockkan kedua-dua. Okey, sebelum saya buat pergi seterusnya, yang ni okey kah? Dapat? Semua dapat? Semua dapat lock kah? Dapat. Okey. Okey, dapat. Tekan enter sahaja. Tekan enter. Okey, tekan enter. Kemudian turun bawah sikit. Nampak? Yang dekat bawah produk ni dia still false. So kita tarik slow-slow. Tarik ikut saya. Ada dekat bawah sebelah kiri tu 4 segi hijau tu, kita tarik turun bawah, tarik sehingga sama line dengan 39 sampai sel 39. Okey. 39 lepas. Alright. Okey. So kita semak di sini. Saya type tadi Johor kan. So Johor ada dekat sini tak? Johor. Nombor 21. Nampak? Nombor 21 dia akan jadi true sebab Johor, saya type Johor, sini ada Johor. Jadi true. Kalau tidak ada Johor di sini, so dia akan jadi false. Tak adalah. So lagi mana? Dekat sini 7. Okey, dekat 7 ada true sebab Johor. Okey. Telah tukar semula Melaka. M-E-L-A-K. Melaka. Okey, Melaka dekat mana? Melaka sini, nombor 9. Dia akan jadi true. Atas sini ada Melaka tak? Tak ada, so dia akan jadi false. Mana sahaja data yang betul, mana data ada dekat yang berpandukan pada yang kita type, dia akan jadi true. Okey. Turun bawah. Select semula, kita highlight semula sampai bawah tadi. Okey, ini ada tiga kolom. So tarik yang bawah sekali warna hijau tu 4 segi tadi. Kita tarik 2. Alright, kita tarik. Ini satu ikut yang inilah, produk, nama dan state. Ini cuma header dia, saya silap sikit. Okey, buat macam ini saja. So bila kita Melaka sini, bila letak Melaka, so nampak tak? Dekat 9 true. Okey, ini satu line tu Melaka. Kalau letak Sarawak, Sarawak, nampak? Sarawak, so ini ada Sarawak. 6 Sarawak, yes. Dia akan true dan true. Ini satu line. Okey, so ada Sarawak di sini. Dekat bawah pun ada Sarawak, so dia akan jadi true. Okey, boleh faham setakat ini? Yang ini boleh? Okey ke? Boleh ya? Okey, so untuk letak warna dia, okey, untuk letak warna, klik bawah produk tadi, ni yang sebelah kanan saya, sebelah kanan kita ni, bawah produk yang mula-mula kita letak rumus tadi ataupun formula tadi. Klik sehingga nampak dia punya formula bar di atas sini ya. Okey, klik yang bawah produk, mula-mula kita masuk tadi tu, select dia punya rumus ataupun copy dia punya formula, copy. Okey, copy formula, tekan escape button untuk kita nak keluar. Copy dulu yang atas ni, formula bar. Bila dah copy, control copy, kemudian klik butang escape. Kita nak keluar dulu. Alright. Sebelum kita pergi ke conditional formatting, highlightkan yang ini. Select semua keseluruhan sampai 39. Selectkan, highlightkan semua nampak? Sekali lagi, dari produk 1 saya select, highlight sampai 39. So hopefully semua dapat ikut highlight. Kemudian dari home tab pergi ke sebelah kanan. So nanti kalau dah ada basic yang ni nanti boleh practical semula nanti kemudian. Okey, pergi klik pada conditional formatting. Klik conditional formatting. Kemudian kita pergi ke new rule. Untuk first time kita nak buat, pergi pada new rule. Kalau kita nak edit kemudian hari, so kita kena manage semula lah. So untuk permulaan, untuk yang baru, new rule. So new rule, klik. Alright, new rule, klik. Turun bawah sekali, use formula. Yang bawah sekali. Klik pada, select pada yang bawah sekali. Kemudian format value di sini, pastekan formula yang kita copy tadi dekat formula bar tadi. Di sini
pastekan di sini ruang format value where this formula is true. So kita pastekan di sini. Alright. Kemudian klik pada format. Klik pada format. So kita nak format. Then klik fill. Alright. Dan klik apa-apa color yang kita nak terpulang. Warna apa yang kita nak pilih itu terpulang. So saya letak kuning. Okay. Ataupun merah lah. Saya letak merah. Okay. Dekat fill lah. Dekat fill. Tekan OK. Tekan OK. Kemudian sekali lagi tekan OK. So nampak? Bila type Sarawak, so dia akan highlight, dia akan select, dia akan letak warna yang ada state untuk Sarawak. Kalau saya letak warna lain, Johor sebagai contoh, klik, nampak? Johor, dan dia akan highlight warna merah untuk Johor. Apa saja state yang ada dalam sini, dalam table ni, kalau ada yang nama kita, kriteria yang kita type di sini tadi, so dia akan berwarna. Alright? Okay, save. Okay, dapat? Semua okey kah? Dapat semua? Boleh? Okey? Okey ke? Okey. Okey, semua dapat ya? Alright. Okey, bagus. Okey, close, save saja. Nanti saya cuba mana yang ini yang lain lagi lah nanti kemudian ya. Okey, kita buat semua yang dibuat. Cuma formula yang paling penting ini some produk lah. Okay, nanti saya akan ambil semula, kita akan tengok semula kalau sempat, right? Sebab kalau data bahan-bahan yang saya bagi dekat sini, dia sebenarnya ambil masa kadang-kadang sehari, kadang-kadang 2 hari untuk kita buat. Okey, so tak apalah. Mana yang kita dapat, mana yang kita dah belajar, so fokus yang itulah nanti amal buat lagi praktikal kemudian hari. Okey, so kita pergi pada Word tadi. Okey, Microsoft Word, so kita right, so cuba buka yang ni, tak ada file saya buat sekali ya. Saya just cuma masukkan dia punya nota lah, nota syarah di sini. Okey, so mungkin tip-tip yang pertama yang saya bagi ni mungkin ramai yang dah tahu, cuma untuk orang kata cuma untuk ulang kaji sahaja. Mungkin dah ada yang tahu. Okey, untuk yang pertama sini biasanya untuk yang ni saya just bagi tip-tip dia lah, tip-tip untuk biasa kita guna Word kan. Okey, untuk page yang pertama di sini, untuk page yang pertama, okey, muka surat yang pertama sini, maksud dia dekat sini ya sebagai contoh. Okey, cuba buka file Microsoft Excel tadi, folder Excel tadi. Okey, buka folder Microsoft Excel tadi yang ini. Okey. Singkan dia seperti ini. Right. Kemudian buka Microsoft Word seperti ini. Okey. Right. Okey, kalau kita tengok dekat data table di sini, dekat Microsoft Excel folder, cuba buka file data table di sini. Cuba buka file data table. Ini dalam PDF, kan? Kadang-kadang bila kita dapat data seperti ini, kadang-kadang mungkin kita diminta untuk convert semula dalam Word, ataupun dia banyak kaedah lah nak buat. Sama ada kita nak convert secara online ke, ataupun kita guna software yang khusus untuk buat convert semula pun tak ada masalah. Cuma kalau untuk kita tak ada software ke, ataupun kita nak buka online ke, kan, kalau tak ada internet, so alternative lain selain daripada guna software yang mungkin senang untuk kita guna, ini table lah dalam bentuk PDF. So kita diminta untuk convert semula dalam bentuk soft copy dalam Word. Okey, sebagai contoh yang tadi tu data table kan. So buka kita punya Word tadi. Okey, buka Microsoft Word tadi, ambil data tadi yang dalam bentuk PDF tadi, table tadi, tarik ke sini. Sebelum buka Word tadi, buka macam ni saja, dan tarik, dan drag masuk ke dalam blank document. Okey, so dia akan ada satu lagi pemberitahuan. So di sini just klik OK sahaja. Kan? Bila klik OK, nampak? Terus dah masuk dalam kita punya Word sini. So ini kita dah boleh edit. Dah boleh edit bla 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 bla, boleh tambah-tambah, boleh ini boleh berapa semua. So kita dah boleh edit tanpa perlu buat yang kebiasaan. Kadang-kadang ada yang akan buat seperti
copy, select, copy, kemudian pergi buka Word, paste, copy paste macam tu kan. Kadang-kadang ada yang buat macam tu. Tapi sekarang banyak dia punya tool ataupun software yang boleh convert secara terus, sama ada secara online ataupun okay. Tuan, Ya, ya. kita ada share screen ke sebab saya tak nampak tadi? Okay, tadi. Okay, sorry. Alright. Untuk page pertama tadi, yang ini. Page pertama untuk Word tadi, right? Yang ini. Dan saya akan tunjuk semula. Okay, saya tunjuk semula. Bagaimana nak buat screen. Okay. Alright. Yang ini. Kemudian buka file Excel tadi tu. Okay, buka file Excel tadi. Buka Microsoft Word seperti ini. Alright. Ambil data table tadi. Tarik bawah keluar. Bawa masuk dalam Word tadi. Masukkan dalam blank document. Saya punya skrin, boleh nampak paparan skrin saya? Boleh nampak? Boleh. Okey, ambil file tadi, data table tu dalam folder Microsoft Excel. So dalam tu ada data table PDF kan. So tarik sahaja, terus masuk dalam blank document. Kena buka Word dulu, kena buka Microsoft Word untuk first time. So masukkan dekat blank document, tarik seperti ini dan lepas. So dia akan ada info, tekan OK sahaja. Okey, dia akan ada satu info, tekan OK saja. Bila tekan OK, so secara otomatik kita akan nampak dalam kita punya Word ni PDF table dalam PDF file tadi terus dah ada dalam kita punya Microsoft Word. Ini dalam bentuk soft copy lah. Alright, so kita boleh edit di sini. Kita type apa something di sini. So kita dah boleh adjust, kita boleh ubah, kita boleh. So kita boleh tambah table lagi. Okey, so, okey ke? Semua dapat? Boleh? Ada yang cuba tadi tak yang saya minta semua cuba buat tadi? Ada yang dah cuba? Ada? Ada tapi dia tak keluar lagi. Oh, tak keluar lagi. Okey, saya try lagi sekali. Okey, kita buat semula lagi. Alright. Buat. Okey. Alright. Ya. Buka file folder tadi, Excel. Dalam tu ada data table kan. So tarik saja terus masuk dalam blank document. Bukan dalam sini ya. Masukkan dalam blank document. Data table tadi adalah dalam bentuk format PDF. So kita convert semula dalam bentuk soft copy, tarik, drag, lepas. So tekan OK sahaja. So data yang kita nak tu dah ada dalam kita punya sini. Nampak? So inilah dia punya soft copy. Tak perlulah kadang-kadang kita akan type kan. Kadang-kadang kita copy paste kan, dia ambil masa juga dekat sana. Ini in case kalau kita tidak ada connection, internet connection ke ataupun tak ada software untuk convert semula kan. Online converter pun kita tak ada, so kita guna kaedah ini, insyaAllah boleh berikan kita punya solusi lah. Tapi 100% tu mungkin ada perubahan sedikit, so just bila dah berubah dalam bentuk soft copy, kita just edit sajalah ya. Kita just buat edit saja. Okay, so hopefully semua boleh ya, semua dapat. Okay. Alright, apa yang saya nak sentuh dekat Word sini. Okay, ada beberapa lagi. Okay, katalah sebagai contoh, cuba buka dokumen yang kosong. Okay, cuba buka dokumen kosong. Cuba masukkan perenggan ataupun apa-apa sahaja ayat yang biasa kita nampak ataupun kita just copy ayat dan masukkan dalam kita punya dokumen yang kosong sini.
Kalau tidak ada perkataan ataupun peranggan yang kita nak cari ataupun ayat ke ataupun apa-apa sahaja yang kita nak cari, mungkin payah nak cari, buat seperti ini. Buat seperti ini ya. Okey. Untuk sampel kita ada dalam word ni, dia sebenarnya ada sampel untuk perenggan ataupun apa-apa sahaja perkataan ke, kan. So kaedah dia sama dengan yang ni, mungkin ada yang tahu tapi saya just tunjuk sajalah, mungkin ada yang tak tahu, kan. So just kongsi saja beberapa tip. Okey, sama dengan RAND, right? Buka kurungan, tutup kurungan. Ada pernah guna tak sebelum ni? Sama dengan ada pernah guna tak? Tak pernah. Okey, cuba type semula tadi. Sama dengan RAND, buka kurungan, tutup kurungan. Okey, cuba enter. Ada tak keluar perenggan, beberapa perenggan ayat perkataan? Ada? Ada. Okey. So ini adalah kaedah-kaedah. Mungkin katalah next time kita nak cari perkataan ataupun perenggan-perenggan sebagai contoh, kan. So tak perlu type, tak perlu cari mana-mana sumber. So guna kaedah tadi. Alright, guna kaedah tadi. Dia ada biasa yang kita guna. Ini adalah yang terbaru. Kalau mana yang biasa guna nampak perkataan ataupun ayat yang ini yang nanti saya bagi tunjuk, rand.old, okey, old, tutup, buka kurungan, tutup kurungan. So rasanya pernah nampak yang ni, kan, mana-mana buku yang kita nampak dekat buku budak-budak ke ataupun internet ke, the quick brown fox jump over the lazy dog, kan. Ini rasa biasa pernah nampak dulu, kan. Ini adalah yang sampel ayat ataupun perenggan ataupun perkataan yang lama. Okey, ini dia. Pada nak cari yang tadi, rand, dot, okey, kita dotkan dia, and then old, tutup kurungan, buka kurungan. So enter saja, so dia akan keluar ayat ni. Okey, ataupun satu lagi sampel ayat yang biasa kita nampak adalah sama juga, sama dengan LOREM. Yang ni pun biasa kita nampak. Kalau mana yang guna buat carian ataupun kajian Google ke internet ke, so perkataan ni selalu biasa kita akan nampak. Okey. Buka kurungan, tutup kurungan. Okey. Sama juga LOREM, kan. Ini rasanya biasa nampak perkataan ni. Ini adalah sampel-sampel ayat perenggan yang ada untuk yang disediakan dalam sama ada Word ataupun PowerPoint ataupun Excel, sebab ini under Microsoft, ya. So kita boleh nampak dekat sana lah. Okey, kita cuba ambil yang lama, yang tadi. Right. Kalau nak buang saja, Control A, ya, Control A. Okay, satu lagi, RAND, buka dan tutup. Okey, katalah contoh di sini. Katalah kita nak bahagikan perenggan tadi. Katalah kita nak bahagikan perenggan dengan satu garisan line di sini. Okay, biasa buat tak? Macam, okey, yang merah ini, saya letak warna merah. Okey, letak merah ni kita nak bahagikan dengan, nak asingkan dengan yang ini. Yang ini, warna biru. Okey, dengan satu garisan memanjang HR, horizontal line, dekat sini lah. Kan ada garisan di sini. So bagaimana nak buat? So rasanya yang ni biasa buat, kan. Macam mana nak letak line di sini? Macam mana nak buat garisan? Biasa kalau kita buat CV ke resume ke, akan kita mungkin ataupun surat ke, kita akan buat satu line, kan. So macam mana nak buat line dekat sini? Pemisah antara yang merah dengan yang biru. Bagaimana nak buat line pemisah untuk yang berwarna biru dan yang berwarna merah. Biasa buat macam mana? Kebiasaannya buat macam mana? Tekan enter. Tekan enter, okey. Saya dah tekan enter tengah-tengah. Lepas tu, okey, tekan enter sini. Nak letak line memanjang, horizontal line. Guna apa? Saya selalu guna shift, lepas tu ada yang tekan tolak tu. Lepas tu buat panjang-panjang. Tekan shift, tekan tolak. Macam tu. Okey. Yang lain? Ada tak yang lain?
Kebiasaannya shift dengan yang tolak tu kan, yang dekat plus dengan tolak tu kan. Biasanya macam itulah kan. Ya. Okey. So, ada tak pernah guna letak sebelum dekat tu sini, yang biru ni, letak yang tolak juga, tetapi kita tak boleh sambung. Tekan 2-3 kali. 1, 2, 3. Terus ada lain. Ada pernah buat macam ni? Ada pernah cuba tak? Tak pernah. Okey. Okey. Maknanya tekan tolak ni 1, 2, 3, right? 1, 2, 3. Then tekan enter, terus ada line di sini. So ini adalah line yang tak perlu. Kadang-kadang kalau shift dengan tolak tu kadang-kadang kita akan guna 2 jari kan, kadang-kadang ambil masa juga. Kan? Tapi kalau yang ini untuk lebih mudah, untuk lebih cepat, kita guna kaedah yang tadi. Okey, sekatalah bila saya dah letak line 1, 2, 3. Kan? 1, 2, 3. Dan yang ini cuba semua buat try. Semua dah buat line ke guna tolak tadi tu? 1, 2, 3. Semua dah ada line Okey. Cuba buangkan semula line tadi yang ini. Buang semula. Tanpa menggunakan undo tekan jangan guna control Z. Kalau guna yang tu tak ada masalah, dia akan back pada normal lah. Tetapi kadang-kadang bila kita dah buat satu perenggan, satu project paper, 2-3 lembar, 2-3 layan kan, banyak-banyak layan kita dah buat dan dalam setiap layan banyak garis line seperti yang ini kita dah buat. Dan kita nak buang satu-satu, kita nak buang satu ambil masa juga nak buat kan. So cuba buang semula line yang kita buat tadi. Boleh atau tidak? Biasanya buang macam mana? Kebiasaannya buang macam mana? Cuba saya stop screen. Salah seorang cuba share. Ada tak yang nak cuba? Cuba share macam mana cara buang selain daripada yang kita biasa guna. Ada tak? Cuba share screen. Ada yang nak cuba? Tak apa, cuba saja. Kita ramai kan kita semua. Ada dalam 30 lebih. Okey. Boleh padam tak? Tak boleh. Tak boleh. Okey. Kalau delete saja, klik dekat bawah, delete, boleh atau tidak? Tak boleh. Tak boleh. Yang lain? Ada cuba? Yang lain okey ke? Sama juga? Boleh? Yang lain? Pun sama juga? Tak boleh kan? Okey. Right. Kalau nak buang yang ini, kena ingat bila kita letak mouse dekat sini, sebab kadang-kadang kita akan biasa kita akan buat surat, kita guna line seperti inilah. Kan? Resume ke, CV ke, ataupun surat kan? Boleh buang? Boleh? Tak nampak slide pun. Okey. Sorry. Okey, sekejap. Alright. Okey. Kalau saya tak ni maklumlah kadang-kadang saya lupa. Okey. Dekat sini nampak skrin saya. Alright. Kadang-kadang garisan melintang seperti ini biasa kita akan guna buat CV kan ataupun surat rasmi kan, apalah yang berkaitan surat buat project paper kan atau apa-apa sajalah kan. So kadang-kadang kita nak delete dia, kemudian kadang-kadang ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okey, bagaimana kaedah untuk delete, buang semula garisan? Sebab ini adalah garisan yang sangat-sangat degil kalau kita tak tahu macam mana nak buang. Tapi kalau dah tahu, simple saja, senang kita nak buat. InsyaAllah mudah untuk kita semualah. Okey, even kita enter nak delete pun sama juga, dia takkan hilang. Okey, kenapa? Sebab bila letak mouse di sini, cuba letak mouse, ikut saya, ambil mouse, letak mouse di sini slowly, dia akan jadi seperti ini. Ada anak panah ke atas dan ada pembagi tengah dan anak panah ke turun bawah. Ada tak? Ada kan? Ada. Sebab ini bila nampak yang ini sebenarnya ialah kalau kita nampak mata kasar, kita akan nampak itu adalah garisan melintang. Tetapi sebenarnya ini adalah sempadan. Kalau ikutkan dia bukan garisan melintang, tapi kalau kita nampak yang biasa macam ni memanglah garisan melintang kan, sebab kita guna untuk pemisah. Tetapi ini adalah sempadan, border dia.
Bila ada border dekat sini, so lawan dia nanti, kita pergi dekat home. Okay, ikut saya, pergi dekat home tab, terus pergi ke tengah-tengah, cari paragraph group, and then cari this one, cari borders di sini. Alright, turun bawah, turun bawah, turun bawah, cari border yang no border, tak ada sempadan, tak ada garis. Klik saja. Okay, ada lagi tak? Dapat? Ada lagi? Ada lagi tak garisan melintang tadi? Dah tak ada. Dah tak ada. Okey. Right. So itu adalah salah satu kaedah bagaimana kita nak buang garisan yang sangat-sangat mungkin sebelum ni kita pernah jumpa benda-benda macam ni kan. So kita selalu delete tapi teks kita yang terdelete, bukan garisan yang buang, hilang. Kan? Nah, teks kita yang hilang kan. So kita tak nak teks kita hilang, kita nak buang dia punya garisan, itu adalah kaedah. First kena check dulu, kena semak semula adakah itu line biasa ataupun sempadan dia, borders dia. So kalau kita dah tahu itu adalah garisan tepi, garisan borders dia. So just kita pergi pada home tab dan pergi pada border tadi, kemudian pilih pada yang apalah yang kita nak, right? So kita boleh pilih dekat sini. Okay. Right, so hopefully semua dapat ya. Right, sekejap saya berpandukan pada nota ni lah. Okay. Alright, satu lagi, katalah kita buat sebagai contoh. Okay, sebagai contoh, cuba pergi ke Google, cuba cari satu gambar apa-apa saja. Gambar apa-apa sahaja. Pergi dekat Google ataupun kalau dah ada gambar biasa, dah ada gambar yang sedia, cuba cari gambar yang dah ada sedia. Okay. Okay, masukkan gambar. Okay, kalau tak ada gambar, pergi dekat Google saja. So cari gambar, apa-apa saja gambar yang kita nak cuba, nak tengok, nak try. Okay, kemudian savekan gambar tadi. Okay. Okay, kalau tak ada gambar lah ya. Kalau ada gambar, masukkan gambar sendiri pun tak apa. Saya nak tunjuk saja macam mana nak zoom dia. Okay, katalah sebagai contoh kalau saya tak ada gambar, so saya ambil gambar di sini. Okay, klik saja mana-mana gambar. Sebagai contoh bird sini, burung sini. Then kalau nak bawa masuk, nak save dalam kita punya desktop, jangan buat seperti yang kebiasaan. Kadang-kadang ada yang buat right click, copy, right click, kemudian copy image. Okey, jangan buat yang ni. Bila kita selalu buat yang ni, lama kelamahan kita punya PC akan jadi lambat. Alright? Sebab kenapa? Sebab bukan sahaja gambar ini sahaja, bukan gambar ini sahaja kita bawa, tapi kita akan bawa sekali dengan dia punya malware. Dia punya benda-benda yang kita tak nampak, yang menjadikan PC kita akan jadi lambat, slow, kan? So jangan buat macam tu. So gambar, pastikan kalau nak ambil gambar, zoomkan dia, klik sekali lagi gambar tu. Kemudian bila ada ni, right click, save kan saja. Okey, masuk dalam desktop kita lah. Okey, kita masukkan dalam desktop, mana-mana desktop lah ya. Yang mudah kita cari nanti. Ini sebagai contoh dulu, saya nak tunjuk macam mana nak buat nanti. Okey. Okey, burung. Okey, alright. Okey, close. Okey, semula saya pergi sini. Alright. Kalau dah ada gambar, cuba masukkan gambar. Semua masukkan gambar dulu. Masukkan gambar. Alright, saya masuk gambar yang tadi. Okay, this one. And okay, masukkan gambar. Semua dah ada gambar kan? Semua dah masuk gambar? Image? Sudah. Okay, sudah. Okay, kadang-kadang kalau kita biasanya kalau kita sebagai pelajar, kita akan baca banyak-banyak nota kita baca kan. Kadang benda macam ni, ini adalah slide untuk apa? Orang kata untuk layout yang biasa sahaja. Kadang-kadang bila kita ada data ataupun nota ataupun maklumat panjang lebar yang kita nak buat rujukan, kan? Kita nak buat rujukan dalam bentuk word sini. Kadang-kadang kita akan scroll bawah, turun bawah, turun bawah, turun bawah. Kan dia akan jadi pening. So biasanya untuk nak baca
maklumat dalam Microsoft Word kan, kita baca Wikipedia ke ataupun kita baca apa-apalah maklumat panjang lebar projek apa-apa sajalah. So biasakan guna sebelah sini. Yang bawah ni ada read mode di bawah sini. Dekat bawah sini ada read mode Yang bawah ni, yang sebelah ni print layout. Alright, print layout. So ada dekat bawah sekali sebelah kanan dekat zoom sini. Alright. Kadang-kadang kalau kita guna print layout, kita akan zoom seperti ini. Saya nak baca kan. Dia sukar sedikit lah. Okay. Untuk memudahkan kita, cuba klik sebelah tu read mode. Letak mouse dekat sini, so kita akan dapat read mode. Read mode. So klik saja. So seolah-olah bila dah klik, yang ini adalah buku yang mudah untuk kita nak baca ke kiri dan ke kanan. Nampak? Ada button dekat sini. Okay. So sekiranya kita ada beberapa muka surat. Sebagai contoh. So yang ini ke kiri ke kanan, so kita boleh klik lah. Klik. Okey. Selain daripada kita klik kiri kanan, so gambar di sini, cuba double klik gambar ni. Cuba double klik gambar yang kita masuk tadi. Kita akan nampak lebih fokus. Gambar tu kecil. Sekiranya gambar tu kecil, kita boleh double klik. Double klik dan di sini kita akan nampak dia punya magnifier. Maknanya yang ini baik kantar lah. So klik, dia akan jadi besar. Untuk kita fokus ataupun untuk kita baca pada gambar tersebut. Mungkin kadang-kadang gambar ni akan ada tulisan kecil kan. Bila gambar ni ada tulisan kecil, sukar untuk kita baca. So salah satu kaedah dia, kita berpindah pada, kita pilih read mode. Kalau nak baca, anak panah kiri kanan ada sini. Pergi ke muka surat kedua, muka surat ketiga, klik saja anak panah. So kita boleh baca, ini adalah seakan-akan nampak sebuah buku. Dalam digital, buku digital. Alright, so buku digital, so kita boleh kiri kanan dan sebagainya lah. Dan sekiranya gambar dekat sini ada tulisan dalam gambar tersebut, right? So mungkin kadang-kadang gambar tu kecil and then tulisan pun nampak kecil. So kita nak baca juga apa yang terkandung dalam gambar tersebut. Terpapar dalam gambar tersebut. Nak baca tapi kecil. Apa yang perlu kita buat? Guna read mode. So bila nampak gambar tersebut tadi yang ada tulisan, kita nak baca juga, double klik saja gambar dan bila dah paparan seperti ini, klik pada plus sign. Okey, so dia akan jadi besar. Senang untuk kita baca, senang untuk kita fokus. Bila nak buat presentation nanti, pun audien akan nampak lagi lah apa yang kita nak tulis. Mungkin sesuai juga untuk mana yang dalam bahagian seni kan, untuk letak perkataan, ayat-ayat perkataan motivasi ke ataupun konten dalam sini ke, terpulang apa yang kita nak masukkan dalam image tersebut. So dia tak ada masalah. Kita guna read mode untuk besarkan saiz gambar supaya nampak lebih mudah untuk kita baca. Bukan sahaja kita, tapi bila kita nak buat presentation nanti, mudah untuk audien kita baca apakah yang terkandung ataupun teks yang ada dalam gambar tersebut. Alright, so kita close lah. So kita close semula. Right, saya tutup habis. Right, so okay ke semua yang tadi? Boleh? Oh tadi. Okay, Okay. ya. Okay, boleh faham yang tadi ya? Boleh buat ya. So next time mungkin nak guna kaedah tu, kadang-kadang kita baca buku kan. So kadang-kadang kita tak perasan ataupun ada yang perasan, okeylah tak ada masalah. Tapi mungkin kadang-kadang kita tak perasan macam mana nak guna tool-tool, setiap tool yang ada dalam Word untuk memudahkan kita, so kita terlupa. So apa yang kita belajar tadi, so insyaAllah boleh kita apply, boleh kita guna untuk kita punya projek untuk kemudian hari. Okay, so okay ke? Boleh faham yang tadi? Zoom tadi tu? Read mode tadi? Boleh. Ada pernah guna tak read mode sebelum ni untuk baca? Untuk nak tengok dia punya tu semua.
Ada pernah cuba, ada pernah guna sebelum ni ataupun just guna biasa layout, print layout saja? Guna remote juga. Round juga Okey, bagus. Kalau dah ada yang tahu, okeylah, tak ada masalah kan. Okey. Satu lagi di sini, cuba masukkan perkataan dalam teks dalam dokumen kita. Guna saja yang tadi tu RAND dan buka kurungan tutup kurungan. Okey. Alright. Kadang-kadang di sini saya pergi pada insert page break ya. Okey. Kadang-kadang bila kita type apa saja yang kita nak buat, sambung dokumen sini, enter, enter, enter. Dan ada satu situasi yang kita akan jumpa adalah bila kita type something di sini, kita nak penuhkan untuk page yang pertama, kadang-kadang yang page yang kedua dia akan secara otomatik dia akan menurun. Kan? Dia akan turun ke bawah. Right? Kalau satu page tak ada masalah. Tapi bila benda ni selalu berlaku, kita type sini belum habis lagi, dan yang page kedua dah turun ke bawah. So secara manual biasa kita buat, kita akan klik sini, kemudian tarik semula naik atas kan. Kemudian typekan semula yang atas lagi. Untuk bila dah sampai tengah sini, dan yang bawah ni turun lagi. Dia turun semula. So 2-3 kali yang tugas yang perlu kita buat dekat sini. Ada tak cara bagaimana kita nak buat supaya apa saja yang kita type di sini, yang page yang kedua ataupun ketiga nanti dia tidak berubah kedudukan dia. Dia akan statik dekat sana, dia akan stay dekat sana. Dia tak akan ganggu untuk kita penuhkan ruang untuk page yang pertama. Okey, ada pernah cuba tak sebelumnya? Ada tak siapa yang tahu kaedah dia? Ada tak pernah cuba yang biasa kita buat? Kebiasaannya buat macam mana? Bila buat typing ke, dan yang page kedua dia akan menurun, so kita tarik lagi semula kan. Ada tak sesiapa yang pernah cuba buat bagaimana nak buat supaya apa yang kita type untuk page yang pertama, untuk elakkan yang page kedua dia tak menurun, dia akan stay dalam keadaan dalam page yang kedua juga. Ada pernah cuba? Ada pernah buat tak sebelum ni? Ada tak sesiapa yang pernah buat? Apa kaedah yang digunakan? Ada? Okey, page break kan? Okey, bagaimana nak buat page break tadi? Okey, mungkin ada yang guna page break, betul lah. Okey, kita boleh guna kaedah page break. Tetapi sebelum kita guna yang ini, pastikan kita kena on kita punya dekat paragraf di sini. On kan dia, supaya kita tahu dia punya garisan pemisah. Okey, dekat paragraf di sini, right? Nampak tak yang ni, yang sini, show dan hide di sini. Dia seperti seakan-akan macam apa untuk lirik lagu kan. So klik dekat sini, nampak? So dia akan appear page break di sini. Okay. Kalau yang dah tahu tu okeylah. Kalau mungkin ada yang kurang tahu lagi ataupun nak cuba nanti kemudian hari, right? Ini adalah salah satu kaedah dia. Alright. So selagi kita dalam ruang untuk break dia, so kita tak pergi ke page seterusnya. Alright. So ini salah satu kaedah yang boleh kita gunalah. Okay, so hopefully boleh buat. Dan satu soalan, bagaimana saya nak buat? Salah satu dia, bila page yang pertama, kemudian untuk page yang kedua, yang ini bentuk landscape, ini bentuk portrait, yang kedua saya nak tukar jadi landscape. Macam mana nak buat? Ada pernah cuba tak? Ada siapa pernah cuba? Ada. Page pertama, portrait. So, kertas menegak. So, bila kita buat project paper, kan, kadang-kadang bila page yang seterusnya, mungkin kita akan masukkan table secara mendatar. So, table kita panjang, kan? So, ada data-data dalam dia. So, kita nak supaya untuk yang mungkin yang atas-atas ni mungkin dia secara menegak sajalah, portrait. Dan yang bawah ni sebab mungkin kita masuk table ataupun gambar-gambar, kan, picture ke apa-apa saja yang berkaitan. So kita nak supaya dia nampak luas sedikit. Maksudnya kita boleh masuk table secara memanjang, dan kita boleh masuk gambar ke ataupun apa-apa saja mungkin yang boleh kita guna. So bagaimana
kita nak buat supaya page ni, mungkin page sebelum ni dia menegak, dan yang kedua ni mungkin page landscape. So dia mendatar. Ada pernah cuba sebelum ini? Ada tak? Ada pernah cuba tak? No, tapi tak jadi. Tak jadi. Selalu biasa buat macam mana? Biasanya buat macam mana? Selalunya lah. Dekat view tu, balance sikit. Dekat dekat view. Lepas tu dia ada layout. Dekat layout. Tak ingat lah. Okey, tak apa. Yang lain? Macam mana yang lain? Bagaimana yang lain? Okey ke? Ada cuba? Ada cara lain? Selain daripada yang yang buat tadi tu. Yang cuba buat tadi tapi tak jadikan yang kaedah tadi tu. Yang lain ada cuba selain daripada kaedah tadi? Yang lain? Ada? Jadi tak? Ada? Tak ada? Tak pernah cuba? Okay, alright. Okay, so katalah sebagai contoh. Okay, sebagai contoh di sini nak jadikan yang bawah ni, mungkin yang merah sini. Okay, mungkin yang merah ni saya letak warna merah. Besarkan sikit yang ini. Okay, so yang ini nak jadikan melintang. Atas ni kita jadikan, biarkan dalam keadaan menegak. Okay, right. Saya kecilkan. Okay. Apa yang perlu kita buat adalah sama lebih kurang yang tadi juga, pergi ke layout, kan? Kita pergi ke layout tadi, alright? Mana tadi? Design. Okay, page setup tadi. Bar. Okay. Okay. Right, nampak? Yang sini saya tukar jadi ikut pada kedudukan mouse kita tadi itulah. Atas ini saya nak dia dalam bentuk portrait. So kita type something sini. Kemudian bawah ni mungkin kita masukkan table sebab dia memanjang seperti yang saya bagi tahu tadi, dan image dia. So ini yang sebelum ni dia akan menegak, dan then yang bawah ni dia akan melintang. So nampak beza dia. So boleh buat yang ni. Right. So nanti kemudian kita pergi ke page seterusnya, boleh ubah pada portrait juga, dan ubah apa bentuk yang kita nak dalam tu. Okey. Boleh? Ada yang cuba tadi tak? Ada yang cuba? Ada yang dah cuba tadi? Ada, cuba. Cuba masukkan sampel perenggan tadi, ayat tadi. Kemudian untuk page yang seterusnya tukar jadi melintang, landscape. Yang atas-atas tu biarkan dalam bentuk portrait lah. Ada yang dah cuba tadi? Jadi tak? Jadi. Okey. Okey, saya ulang semula. Yang ini select saja. Kemudian kita pergi ke page setup. Dia akan keluar yang ini. Tukar jadi landscape. Okey. Kita dah highlight di sini, turun ke bawah, apply to selected section. Selected section ataupun selected text. Kalau nak whole document, so dia akan keluar macam inilah, macam biasa. Pilih dekat sini mana yang kita buat tadi. Ada kita select dulu. Okay, setup. Pilih dekat sini yang kita select text ataupun section dia tadi. Kemudian pilih landscape, tekan OK. So mudah untuk kita nak buat nantilah kemudian hari. Okay. So ada page-page menegak, ada page dia melintang. So boleh buat So tak ada masalah kan? Okey. Saya nak tanya. Ya. Setup tu dekat mana? Setup tu? Dekat layout. Layout. Okey. Dekat home, insert, draw dan design ada layout dekat sana. Layout tab. Ada jumpa layout tab?
Jumpa-jumpa. Okey. So dekat page setup ni yang ada anak panah turun ke bawah sebelah penjuru ni. Okey, dapat. Klik saja, so dia akan keluar macam tu. Maknanya kita select dulu teks yang kita nak ataupun klik saja mana-mana page yang kita nak tu kan. Yang page yang kita nak, klik saja dekat sana, kemudian apply dekat mana? Yang sini. So dia minta kita pilihlah mana yang this section ataupun the whole document ataupun yang kita select teks tadi tu dan tekan OK. Bila tekan OK, so kita akan dapat lagi lah. Kita akan dapat dia punya yang kita nak tu. So untuk memudahkan kita buat project paper lah ya. Okey. So boleh buat ya. Boleh. Alright. Okey. Satu lagi yang saya tunjuk yang biasa kita akan hadapi adalah satu lagi adalah seperti ini. Ya, saya share screen. Okey, mungkin ini ada yang sesuai kalau kita terlibat dalam seni. Maknanya kita nak buat gambar tu. So dalam gambar tadi kita nak letak teks dalam dia. Kita nak letak teks dalam gambar tersebut. Mungkin kita nak buat ayat-ayat motivasi ke kan, ayat-ayat untuk menaikkan semangat kan dalam gambar tersebut. So mungkin perkataan ataupun ayat yang kita masukkan dalam gambar tadi dia akan ikut rubah bentuk shape image tersebut seperti yang ini contoh. Ini sebagai contoh sajalah, nanti boleh design sendiri. Ini menggunakan creativity kita punya minda lah, kita punya mind mapping kita sendiri untuk minda kita untuk kita nak create something yang mungkin lain, unik sedikit, mungkin berbeza sebelum dengan yang ini. So bagaimana nak buat kaedah-kaedah seperti ini? Right, so saya close. So saya pergi ke sini semula. Tadi, right? So dekat sini, right? Okay, sebagai contoh. Okay, sini ya. Setelah kita masukkan gambar, bagaimana nak buat supaya selalunya bila kita start, cursor kita, mouse kita akan dia blinking sebelah kiri sini. Dia akan mula dekat sinilah berpandukan pada size yang kita nak letak. Bagaimana nak buat, katalah saya nak mulakan teks bermula di tengah. Dia akan start dekat tengah-tengah sini. Macam mana nak buat? Kebiasaannya buat macam mana? Kebiasaanlah. Bagaimana nak buat supaya bila nak type, saya nak bermula dekat tengah-tengah ataupun dekat hujung sini ataupun dekat bawah sini ataupun dekat bawah sini. Bagaimana nak buat kebiasaannya? Ada yang cuba tak? Ada yang pernah buat sebelum ini? Ada? Macam mana nak buat? Saya nak start perkataan di sini ataupun nak buat ayat dekat tengah-tengah di sini ataupun dekat hujung sini. Biasa buat macam mana? Kebiasaan buat macam mana? Ada yang pernah buat tak? Ataupun ada yang pernah cuba? Tekan space. Tekan space. Tekan space. Maknanya di sini mouse blinking sini. Dekat sini, ni tepi sini. Type space macam tu. Begitu ke? Betul. Lepas tu type. Macam tu. Betul. Okey. Lain daripada tekan space, ada yang lain guna macam mana? Selain daripada ya? Tekan tab. Tekan tab. Maknanya type di sini sebagai contoh tab. So maknanya saya dah boleh start dekat sini kan? Betul? Betul. Betul. Okey, pandai. Bagus. Katalah tab rosak. Patah dia punya tu. Tak berfungsi tab kita. Macam mana nak buat? Nak tekan space bar, rosak kita punya laptop. Dia punya button. Nak tekan tab pun rosak juga. Macam mana nak buat? Okey. So dalam gambar tadi, kita nak masukkan gambar ayat berpandukan pada rupa bentuk gambar image tadi, mungkin ayat-ayat motivasi dalam gambar kepala tadi kan, otak tadi. So kita letakkan masuk sumbat semua perkataan yang kita boleh masukkan dalam gambar tadi. So kaedah dia macam mana? Okey. Kalau saya nak start di bahagian tengah, saya buat macam ni. Kalau saya nak start di sini,
saya akan buat macam ni. Kalau saya nak start di sini, saya akan buat macam ni. Tekan sini, saya akan buat sini. Kalau saya nak start di hujung, di sini, saya akan start di sini. Dan kalau kita dah mahir dan kita punya ada idea dan creativity, kita boleh hasilkan gambar-gambar berupa berbentuk gambar tadi. Dan dalam gambar tadi kita boleh masukkan ayat-ayat, kemudian dia condong ke, kan? Kita ni condong ke ataupun macam mana pun. So terpulang dengan creativity masing-masing. Okay, right? So macam mana nak buat tadi? Okay. Saya besarkan saiz. Kalau saya nak start di tengah-tengah, cuba start di tengah-tengah, double klik di tengah-tengah. Double klik tengah-tengah. Then kemudian type. Jadi tak? Jadi. Klik di hujung sini. Klik double klik double klik. Kemudian type. Jadi di tengah-tengah bawah sini. Jadi dapat? Dapat tak? Okey. Ada guna cara ni sebelum ni. Selain daripada tab, selain daripada spacebar tadi. Ada guna tak? Ada. Mungkin ada yang guna, mungkin ada yang belum guna kan. Tapi kalau yang dah pernah guna, biasa guna, so tak ada masalah lah. Dia sekadar untuk kita punya sekadar untuk rujukan sahaja, sekadar untuk ulang kaji sedikit. Mungkin yang lain mungkin tak tahu, so kita just kongsi sekali lagi lah ya. So ini adalah kaedah-kaedah sehingga kita dapat hasilkan something yang unik. Maknanya kita ikut shape tadi, ikut gambar tadi, kita hasilkan benda-benda yang lebih menarik. Siapa yang terlibat dalam seni ataupun apa-apa saja, kita hasilkan something yang lain daripada yang lain, gunakan idea tadi, gunakan creativity yang tadi, boleh kita hasilkan. Okay, right? So hopefully boleh buat ya. Okay, so cuba masukkan satu lagi, cuba masukkan gambar yang apa-apa gambar saja kita nak buat tadi tu. Okay, gambar apa saja. Okay, this one. Okay, letak sini. Okay. Saya kecilkan sedikit, masukkan gambar. Okay, kalau kita ada buat apa-apa saja, dokumentasi ke, project paper ke, ataupun apa-apa saja, dan dalam kita punya dokumen nanti, kita akan masukkan gambar, kan? Kita masukkan gambar. So, kita boleh edit gambar tadi, kita boleh touch up gambar ni sebenarnya. Okay, kita boleh edit dan touch up gambar ni. Dengan seperti sebagai contoh, kita nak letak bayang pada gambar. Okey, sebagai contohlah. Okey, kebiasaannya bagaimana nak letak bayang pada gambar? Gambar ni. Kebiasaannya lah. Macam mana nak letak bayang pada gambar ni? Kalau kita guna tool sedia ada dalam Word, dalam dokumen kita. Kebiasaannya nak letak bayang pada gambar, kita masuk mana? Kita pergi mana? Biasanya lah. Kebiasaannya. Masuk mana? Pergi dekat mana? Tab mana? Tool. Apa tool yang kita guna? Kebiasaannya untuk letak bayang pada image kita. Picture effect. Feature effect. Okey. Sini ya. Ini dekat feature effect, kita boleh letak shadow kan? Dekat sini. Tetapi ini adalah bayang. Dah, ini pun okey, tak ada masalah. Boleh. Okey. Ini pun tak ada masalah. Ini adalah tool-tool sedia ada dalam Microsoft Word kita. Alright. Okey, tool sedia ada. Maknanya tool sedia ada adalah feature effect di sini, kita boleh letak ni macam-macam, kita boleh letak sini. Shadow dan shadow sebelah kiri. Atas sikit kita boleh buat bayang di tengah-tengah pun boleh kita buat. Kita modify sikit, kita buat modifikasi sikit kan. So sebelah sini. Katalah kita nak create bayang sendiri. Maknanya kita nak hasilkan bayang tanpa menggunakan picture effect di sini. Okey, tanpa menggunakan picture bayang sedia ada di kat sini. Maknanya kita still guna yang ini, tetapi kita tak guna tool sedia ada yang ada dalam sini. Okey, boleh faham ya? Maknanya kita nak hasilkan bayang, kita still guna picture effect ataupun tool-tool sedia ada di sini, tool-tool yang ini, tetapi kita tak nak guna bayang standard seperti yang ini. Maknanya bila orang nampak kita punya bayang di sini,
Orang akan tahu, oh ini adalah dari feature effect. Mana yang tahulah ya. Sebab dia akan ikut line kita punya shape gambar di sini. Okey. Ada tak kaedah ataupun cara lain supaya kita nak jadikan gambar kita ini lebih menarik. Maknanya nampak efek, nampak kesan khas dia. Kadang-kadang kita akan buat project paper kan ataupun banyak dokumentasi yang kita buat, so touch up lah sedikit gambar yang kita nak masuk selain daripada rotate dia seperti ini, nak letak bayang seperti tadi kan. So ini bulatan yang atas ini tujuan dia untuk rotate kan dia kan, kita boleh rotate seperti yang saya tunjuk ni lah. So bagaimana nak letak bayang tambahan, maknanya efek kesan khas pada image supaya mungkin nampaklah ada kesan 2D sedikit, 3D sedikit. Alright. Okay, besarkan gambar, besarkan saiz gambar. Okay, di sini saya bagi contoh gambar yang ini. Okey, apa yang perlu kita buat adalah pergi dekat insert, shape di sini, ambil shape 4 segi, rectangle di sini. So rectangle di yang ini, bawa masuk ke dalam kita punya dokumen, drag seperti yang saya tunjuk sebesar saiz picture. Gambar saiz picture. Okey, gambar saiz picture sama besar ya. Okey, sudah? Semua cuba buat? Sudah ke belum? Dah? Dah. Okey, alright. Okey, kalau sudah, cuba buang line tepi dia. Tahu macam mana nak buang line tepi tak? Nak buang line tepi. Sekarang ni bila saya zoom besar sikit, nampak ada garisan line ni. Dia garisan tebal sedikit. Cuba buang line tepi dia dulu. Buang line tepi. Bagaimana nak buang line tepi? Kebiasaannya kita pergi dekat mana? Kita akan right click dan kita pergi format shape. Then touchpad sebelah kanan kita akan appear terpapar di sini. Kita pergi pada line, then kita pergi pada no line. Okey, so nampak line tebal tu dah hilang. Kita dah buang lah. Okey, so bayang kotak 4 segi yang kita masukkan tadi, ini adalah bayang pada image yang ini. Maknanya ini kita nak jadikan dia sebagai bayang. Okey, so bila nak jadikan ini sebagai bayang, klik pada kotak 4 segi yang kita masuk tadi, shape yang kita masuk tadi kan, yang ini. So kita pergi pada fill, tukar color dia, tukar warna jadi hitam. Sebab ini kita nak buat dia sebagai bayang. So bayang warna hitam kan. Nanti kita adjust lah dia punya transparansi. Jangan terlalu gelap, jangan terlalu ni. Okey, tukarkan warna dia. Cuba tukar color, cuba tukar warna. Semua dah buat? Dah, sudah ke belum? Dah. Okey. Dah. Alright. Klik pada kotak 4 segi yang ini. Okey, ini image Ini adalah image dan kotak 4 segi. Okey. Kotak 4 segi. Bagaimana nak buat supaya bila kita dah hasilkan bayang pada image kita nanti, dia akan kelihatan dalam seperti seolah-olah nampak 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dia nampak, kita akan nampak gambar tu nampak timbul. Sekarang nampak flat saja kan? Alright. Kita akan buat macam ni. Right click pada shape 4 segi berwarna hitam yang kita tukar color tadi tu. Okey, tu klik kanan dia. Kemudian klik pada edit point. Ada jumpa edit point tak? Ada. Okey, klik pada edit point. Bila klik edit point, so cuba semak di sebelah penjuru, setiap penjuru. Setiap penjuru kita akan nampak point berwarna hitam 4 segi kecil. Ada? Nampak tak? Boleh? Ada? Nampak? Ada. Okay. Apakah tujuan edit point yang ini? Ada pernah guna tak edit point sebelum ini? Yang ni? Ada pernah guna? Tak pernah. Tak pernah. Okey. So maknanya di sini apakah tujuan edit point dia tadi? Untuk apa sebenarnya edit point ni? Untuk bantu kita, untuk jadikan kita punya gambar ni ada kesan khas. Okey, contoh dia, cuba klik setiap point di sini, slowly, pelan-pelan ikut saya, klik saja point penjuru, ikut satu-satu, okey, one by one kita buat supaya nampak, nanti semua yang lain pun semua follow lah ya. Okey, klik pada penjuru dia yang berwarna hitam, point berwarna hitam, so kita akan
bila dah klik akan keluar lagi 2 poin berwarna putih. Okey. Sekali lagi right click, edit point, klik point hitam 4 segi penjuru, klik saja sekali saja dan keluar poin berwarna putih. Ada tak? Ada. Ada. Okey. Bagaimana? So kita untuk apa kegunaan dia? Kita nak buat lengkungan setiap penjuru. Sini dia akan melengkung, sini dia akan melengkung, bawah pun akan ada lengkungan shape dia. Ini pun ada lengkungan. Kita nak buat lekuk sedikit. Jangan terlalu ke dalam lah. Kita nak buat lengkungan saja sikit ya. So bila dah keluar yang dua ni, nampak tak yang berwarna putih ni, ambil mouse slowly pelan-pelan. Tarik ke bawah. Lepas. Ini pun sama, klik point di sebelah kanan atas, tarik slowly pelan-pelan sehingga nampak dia punya lengkungan di sini, dia punya lekuk di sinilah. Tapi jangan terlalu ke dalam ya, sikit saja, sedang saja. Asal kita nampak, at least nampak dia punya shape berubah, dah kira okey. Setiap penjuru cuba buat. Atas kita dah buat, then tepi pun kita buat. Setiap penjuru tolak sedikit, bawah pun buat. Ini pun sama. Ini pun sama. Sikit saja, jangan tolak sampai ke dalam.